Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi cikgu hari ini untuk soalan yang ke-12. Kali ini kita akan cuba untuk menyelesaikan soalan di bahagian B. Soalan nombor 12 percubaan Negeri Kelantan 2022. Dan soalan ini kalau ikutkan markahnya 7 dan 4. So 11 markah lah untuk soalan nombor 12 ini. Okey, kita tengok soalan ini berkenaan dengan apa. So dia adalah berkenaan dengan isi padu. So dia dah bagi isi padu untuk sebuah kotak dengan keadaan panjang, lebar dan tinggi masing-masing ialah X cm, 14 tolak X cm dan 2 cm, yang mana isi padunya ialah X kuasa 2 tolak 20. Okey, so kita take note lah perkara-perkara yang penting terlebih dahulu. So X, kemudian kamu ada 14 tolak X, kemudian kamu ada 2 dan isi padu dia adalah X kuasa 2 tolak dengan 20. Okey, so kita cuba selesaikan yang itulah terlebih dahulu. Okey, so kalau ikutkan kita keluarkan maklumat sebab apa-apa hal berkenaan dengan isi padu, dan ini adalah isi padu sebuah kotak. So kotak ini kita consider sebagai kuboid lah. Okey, so isi padu kuboid adalah panjang darab lebar darab tinggi. Seharusnya lah. So panjang darab lebar darab dengan tinggi. So kamu akan ada X, okey, darab dengan 14 tolak X. Okey, dan darab dengan 2. Itulah dia punya nilai, iaitu X kuasa 2 tolak dengan 20. So sekarang kita cuba untuk mengira isi padu bagi sebuah kotak. So katakanlah ini adalah panjang X. So ini adalah lebar 14 tolak X. Kemudian ini adalah tinggi 2 cm. So itulah nilai isi padu dia, X kuasa 2 tolak dengan 20. So kita akan cuba untuk selesaikanlah mana-mana yang boleh. So pastinya 2X darab dengan 14 tolak X. Okey, sama dengan X kuasa 2 tolak dengan 20. Okey, so mana datang 2X? Sebab X darab dengan 2, so dia akan jadi 2X. Okey, so cikgu bawa 2X ke depan, kemudian kurungan 14 tolak X. Dan yang belakang ni kita kekalkanlah sebagai nilai yang asal. Okey, so kalau ikutkan kamu kembangkanlah 2X darab dengan 14, kamu akan ada 28X. Okey, kemudian kamu akan ada tolak dengan 2X kuasa 2. Alright, dan kemudian kamu akan ada X kuasa 2 tolak dengan 20. So dia akan jadi macam itulah. So yang ni kamu kembangkanlah 2X darab dengan 14, kemudian 2X darab dengan negatif X. So dia akan jadi macam ni. Dan kita akan buat pengubahsuaian sedikit, okey, berdasarkan kepada kita nak jadikan dia sama dengan kosong seharusnya lah. So ini tak ada simbol, maksudnya tambah. So ini adalah simbol tolak ataupun simbol negatif. So kita nak pindahkan ke depan. Okay, so dia akan jadi 28X. Kemudian tolak dengan 2X kuasa 2. Kemudian dia akan jadi tolak dengan X kuasa 2. Kemudian dia akan jadi tambah dengan 20. So samakan dengan kosong. So dia akan jadi macam tu. Dan yang terakhir, kamu akan cuba untuk satukan mana-mana yang boleh lah. Seharusnya kita akan boleh satukan negatif 2 dan juga negatif 1 dekat sini. Sebab dia adalah X kuasa 2 yang sama, kumpulan yang sama. So negatif 3X kuasa 2. Kemudian kamu ada tambah 28X. Okay, kemudian kamu ada tambah dengan 20 sama dengan kosong. So dia jadi macam tu lah. Alright, so yang ni boleh disatukan sebab ini adalah negatif 2 tolak dengan 1. So dapat negatif 3. Kemudian ini tiada simbol di hadapan, bermaksud dia adalah simbol tambah. So kita gerakkan sahaja ke tengah. Dan simbol ataupun nilai yang belakang ni kita kekalkan dia di belakang dan pastinya sama dengan kosong. Dan kita akan cuba untuk positifkan terlebih dahulu persamaan ini. So dia akan jadi 3X kuasa 2. Kemudian tolak dengan 28X. Kemudian kita tolak dengan 20 sama dengan kosong. So bermaksud kita ubah sahaja daripada simbol negatif kepada positif. Positif kepada negatif. Positif kepada negatif. So barulah kamu keluarkan kalkulator. Okey, kita nak cari nilai X. Sebab apa-apa hal mesti dia suruh kamu cari nilai X. Okey, so kita akan tekan EQN 1. Kemudian jangan ambil unknown sebab ini adalah kuasa 2. So kita akan tekan kanan untuk degree 2.
Okay, so dia tanya kepada kamu apakah nilai A. So nilai A kamu adalah nilai yang berada bersama dengan X kuasa 2. So nilai dia adalah 3. So B kamu yang bersama dengan nilai X sahaja. So nilai dia adalah negatif. Jangan tertinggal dengan nilai negatif atau tolak. So negatif 28 dan C kamu adalah negatif 20. So kamu akan dapat dua nilai X iaitu 10 1. Okay, so kita tulis 10 dulu tadi. Alright, so kamu akan ada X sama dengan 10 atau satu lagi nilai X kamu tadi kita nampak nilai dia adalah nilai negatif. Okay, so cikgu tak nak ambil nilai perpuluhan seperti ini. Cikgu nak ambil nilai pecahan negatif 2/3. Okay, so itulah jawapan kamu negatif 2/3. So kita nak tukarkan dia. Kenapa kamu nampak cikgu renggangkan di sini? Sebab kita nak buat pemfakturan. Okay, kita perlu ada untuk kuadratik. Kebiasaannya memang perlu ada pemfakturan sebelum jawapan akhir. Okay, so pemfakturan kamu dia akan jadi macam ni lah. Alright, dan kita buat warna lain sebentar. Okay, so seharusnya nilai yang ada dalam ni adalah X lah. Sebab huruf kamu memang X. Cuma dekat sini nilai kamu adalah positif 10. Bermaksud kita masuk dalam kurungan, dia akan jadi negatif 10. Okay, so yang ni 3 yang di bawah, kita akan bawa dia ke sebelah X. So dia akan jadi 3X. Okay, 3 yang bawah ini, pecahan di bawah, kita akan bawa ke sebelah X. So dia akan jadi 3X. Kemudian berbaki negatif 2. So dia akan jadi tambah 2 lah. So dia jadi macam tu. Pastikan adalah kata pemfakturan sebelum jawapan akhir. So sebagai langkah selamat. So sekarang ni soalan kamu memang dia minta kamu cari nilai X. Okay, dia suruh kamu cari nilai X dan nilai X yang paling logik. Seharusnya nilai X kamu ni adalah berkenaan dengan panjang. So panjang pastinya nilai kamu dalam positif. So kita akan ambil nilai X yang mana nilai X yang positif sahaja. So nilai yang negatif kita akan abaikanlah. Okay, mana ada panjang dalam keadaan negatif. So kita akan ambil yang X sama dengan 10 sahaja. Itulah jawapan kamu untuk mencari nilai X dan seterusnya dia suruh kamu hitung jumlah luas permukaan. So untuk permukaan ni kamu ada 6 permukaan sebenarnya. Okay, sebab tulisan Smarties ni pastinya atas. So dia ada lapisan di bawah. Okay, so 2 permukaan. Lepas tu kamu ada sisi sebelah kiri, pastinya ada sisi sebelah kanan, 2 permukaan. So kamu ada sisi belah belakang sana dan kamu ada sisi belah depan di sini. So seharusnya kamu akan ada 6 permukaan lah semua sekali. Okay, so sekarang ni kita nak suruh kamu, soalan dia suruh kamu cari jumlah luas permukaan. So kita dah ada nilai X iaitu 10. So apa yang kita perlu buat? Okay, sebentar kita ambil ruang sikit sebelah sini. Okay, so katakanlah cikgu nak mengira permukaan atas dan permukaan bawah terlebih dahulu. So permukaan atas ni kalau ikutkan cikgu highlight macam ni lah. Okay, so permukaan atas yang di atas ni. Okay, so yang di atas ni pastinya dia ada permukaan atas, dia ada permukaan bawah. So dia akan ada 2 permukaan lah. So 2 permukaan didarabkan dengan berapa keluasan dia? Pastinya keluasan dia adalah 14 tolak X didarabkan dengan X. Okay, so dia akan jadi macam tu. Okay, kamu akan ada keluasan 14 tolak X. Sebentar, kita letak X lah di depan, lebih senang. So kamu ada X darab dengan 14 tolak X. Okay, so kamu dah ada permukaan yang pertama. Okay, permukaan perkataan Smarties dekat atas ni. So dia ada atas dan bawah. Sebab tu kita guna 2 nilai dekat sini. Sebab dia ada 2 permukaan. Dan yang dalam ni adalah luas untuk permukaan ni lah. Iaitu panjang darab dengan lebar. So X darab dengan 14 tolak X. Okay, so selesai untuk permukaan pertama. So pastinya kamu ada lagi permukaan yang seterusnya, 2 lagi permukaan lain. Okay, so kita tengok semula 2 lagi di mana permukaan itu. Okay, katakanlah kita nak ambil permukaan yang sebelah sini. Okay, permukaan yang sebentar. Okay, permukaan yang sebelah sini pula. Alright, so kamu ada permukaan yang sebelah sini. Dan pastinya dia ada 2 juga sebab sebelah sini 1, sebelah sana 1. So sekarang ni kamu ada nilai 2, kemudian kamu ada tinggi dia adalah 2.
Okey, tinggi dia adalah 2 dan kalau ikutkan panjang dia adalah X. So, bermaksud kamu akan ada 2 darab X. Okey, so dia macam tu. Tutup kurungan. Okey, kemudian tambah. So, kamu ada lagi 2 nilai. Okey, so 2 lagi nilai datang daripada mana? Datang daripada, okey, kita ambil yang warna lain pula dan kita nak ambil permukaan depan ni. Sebab ini kotak kamu ni terbuka. So, seharusnya dia adalah permukaan depan dekat sini dan dia ada satu lagi permukaan di sebelah belakang. Dan kalau ikutkan permukaan ini, dia juga bernilai 2. Okey, kemudian kita buka kurungan. Alright, dan pastinya tinggi dia adalah 2 dan dia punya lebar adalah 14 tolak X. Okay, so tinggi dia adalah 2 dan lebar dia adalah 14 tolak X. So, kamu ada 2 darab dengan 14 tolak X. Alright. So, kamu ada macam tu So, nampak agak leceh sedikit tapi sebenarnya memang itulah jalan kira dia. Okay? Dan kalau ikutkan nilai X ini kamu dah boleh ganti sebenarnya sebab nilai X kita dah tahu nilai dia 10. So, kamu dah boleh ganti siap-siap dekat sini 10. So, sini juga 10. Supaya tak kata nampak pening lah. Okay? So, sini 10. Okay, dan sini 10. So, boleh kamu gantikan terus. Okay, so cikgu harap kamu faham kenapa ada 2, kenapa ada 2, kenapa ada 2. Sebab seharusnya dia akan ada 6 permukaan. Okay, kenapa 6 permukaan? Sebab dia adalah berbentuk kuboid. Okay, ataupun bentuk kotak. Alright, so kita cubalah untuk mengira. So, dekat sini kalau ikutkan kamu akan ada 2. Okay, kurungan. So, dekat sini kamu akan ada 14 tolak 10 adalah 4. 4 darab 10, 40. Alright, so kamu akan ada 40, kemudian tambah dengan 2 lagi sekali. So, 2 darab dengan 10 adalah 20. Okey, dan satu lagi kamu ada nilai 2 di belakang. Dan kalau ikutkan dekat sini 14 tolak 10 adalah 4. So, 4 darab dengan 2 iaitu 8. Okey, so kalau ikutkan 2 darab 40 adalah 80. Kemudian tambah dengan 40. Kemudian tambah dengan 16. Okey, so seharusnya keluarkanlah kalkulator supaya tak tersilap untuk pengiraan. Okey, shift mode 3. Kita ambil nilai 80 tambah dengan 40 tambah dengan 16. Okey, seharusnya jawapan kamu adalah 136. So, 136 ini adalah nilai, okey, adalah nilai untuk luas, jumlah luas permukaan. So, tadi dia suruh kamu cari X. So, X kita dah jumpa. Nilai dia adalah X sama dengan 10. Dan dalam masa yang sama, dia suruh kamu cari jumlah luas permukaan. So, kita dah jumpa untuk nilai yang seterusnya, iaitu 136. Okey, panjang lebar sedikit. Tapi berbaloilah dengan 7 markah yang dia suruh kamu, yang telah pun diperuntukkan untuk soalan A ini sahaja. So, 7 markah. 2 jawapan yang telah pun cikgu kotakkan di sini. Okey, kita beralih ke soalan seterusnya. B. Soalan B, dia suruh kamu kira. Okey, dia kata selain daripada berbentuk kuboid, coklat itu juga boleh didapati dalam berbentuk silinder. So, tadi bentuk kuboid. Kemudian sekarang dia bagi situasi silinder. So, diberi tinggi bagi silinder itu ialah 12. So, dia suruh kamu cari diameter. Okey, diameter silinder jika isi padu coklat adalah sama. Okey, so bermaksud dekat sini isi padu untuk yang sebelum tadi. Okey, isi padu untuk yang sebelum tadi. Kalau ikutkan, sekejap kita tengok semula soalan. So, isi padu dia adalah X kuasa 2 tolak 20. So, bolehlah kita kata isi padu kuboid, okay, samalah dengan isi padu silinder. Sebab memang dia kata isi padu ini adalah sama. So, isi padu kuboid kamu kalau ikutkan tadi, nilai kamu X di sini adalah 10. So, 10 kuasa 2 adalah 100. 100 tolak dengan 20. So, dia macam itulah. So, sepatutnya dia adalah 10 kuasa 2 tolak dengan 20. So, itu adalah isi padu kuboid. Mana cikgu tahu nilai dia 10? Sebab kita dah kira tadi. So, nilai X kamu ialah 10. So, 10 kuasa 2 adalah 100. 100 tolak 20 adalah 80. Right? So, kamu akan ada nilai 80. Dan
isi padu sfera kamu juga ialah bernilai 80 lah. Sebab dia kata dua-dua nilai dia adalah sama. Dan untuk isi padu sfera, dia punya rumus adalah pi j kuasa 2T. So itu adalah rumus untuk isi padu sfera pula, isi padu silinder. Okey, jangan tersilap. So pi j kuasa 2T. So sekarang diberi tak kepada kamu pi. So nilai pi dekat sini dia tak bagi, tapi kita assume lah 22/7. Seharusnya dia akan bagi sebab kalau ikutkan kita tak tahu nak guna 3.142 ataupun nilai 22/7. So kebiasaannya adalah 22/7. Okey, darab dengan jari berkuasa 2. So kita tak tahu lagi nilai dia berapa. Tinggi silinder adalah 12 dan kita dah tahu nilai dia punya isi padu bagi silinder adalah 80. Mana datang nilai 80? Daripada sini tadilah. Okey, daripada penggantian untuk isi padu kuboid tadi. Alright. So sekarang kamu cubalah selesaikan dan pastinya kamu akan ada sebentar kita keluarkan kalkulator. Tak seronok pula sekiranya cikgu dah tahu jawapan. So kita buatlah bersama-sama. 22/7 darablah dengan 12. Okey, so kamu akan ada nilai seperti ini, 264/7. So kamu akan ada 264 per dengan 7 J kuasa 2 sama dengan 80. Alright, so kita boleh alihkan. Okey, so kalau ikutkan ini adalah proses darab. So kita pindah sebelah, dia akan jadi bahagilah. So dia akan jadi J kuasa 2 sama dengan 80 bahagi dengan 264 per dengan 7. So seharusnya macam itulah. Okey, so kita akan tekan kalkulator. 80 bahagi dengan kurungan 264 per 7. So kamu akan dapat satu nilai iaitu sebentar. So kamu dapat nilai J kuasa 2 adalah 70/33. Okey, so 70 per dengan 33 dan sekarang ini kita akan pindahkan kuasa 2 ke sebelah kanan menjadi punca kuasa 2. So dia akan jadi punca kuasa 2 70 per dengan 33. So kamu akan dapatlah nilai jari. Okey, so punca kuasa 2 answer. Okey, so kamu akan dapat nilai 1.46. Okey, so kita consider sebagai 1.46. So 1.46. Jangan lupa soalan kamu dia minta bukanlah jejari. Sebaliknya dia minta diameter. So nak tak nak, kamu kena darabkan dengan 2 kerana jejari adalah separuh daripada diameter. So bila kita nak kira diameter, dah ada jejari, kita darablah dengan 2. So kamu akan dapat nilai diameter iaitu 2.91. So itulah jawapan dia. So kalau ikutkan dah pun menjawab soalan kamu sebab dia kata dia nak hitung diameter. So jawapan kita dah ada 2.91. So yang atas ni tadi masih lagi jejari lah. Okay, jejari darab dengan 2. Okay, so kita bukan, seharusnya biarlah dikekal macam tu. So kalau ikutkan diameter kamu adalah 2.91 lah. Okey, so memang panjang sikit untuk soalan nombor 12 ni, tapi berbaloi dengan 11 markah yang diperuntukkan. Okey, so kalau kamu boleh faham dengan apa yang cikgu cuba ajarkan, jangan lupa untuk ajarkan rakan-rakan yang lain supaya ilmu kamu terus berkembang. Jangan lupa tekan button like, tinggalkan sebarang komen dan tekan button subscribe sebagai tanda sokongan kepada channel cikgu ini. Sehingga kita berjumpa lagi di soalan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.